أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وأستاذنا الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادتنا لبي علوي وأصول وفروعهم ثم إلى صاحب المؤلف الكتاب للإمام الحبيب محمد أمين بن عيدروس بن عبد الله بن عمر بن الشيخ أبو بكر بن سالم وشيخنا الحبيب العالم العلامة الفقيه الحبيب زين بن إبراهيم بن صميد أن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين وعلى من نوى أسلفنا صالح وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua kembali, dapat kita berjumpa kembali dalam pengajian kita sepanjang bulan Ramadan ini. Dan mohon maaf para jemaah sekalian, ya, saya rasa sudah lebih daripada beberapa hari saya tidak online, ya, tidak dapat mengajar, ya, kerana saya tak begitu sihat para jemaah sekalian, dengan sakit tekak, ada kena flu sikit para jemaah sekalian. Tapi alhamdulillah, berkat doa para jemaah sekalian, alhamdulillah saya telah kembali sihat, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pengajian marhaban ya kitab pengajian kitab Marhaban ya Ramadan yang disusun oleh Al-Habib Muhammad Amin Ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim, murid kepada Al-Alim Al-Alama Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, ya, yang mana Habib Zain ini beliau salah satu daripada ulama-ulama yang sangat-sangat alim yang sekarang bermukim di kota Madinah. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pengajian kita, ya, yang mana kalau tidak silap saya pada tanggal 15 April yang lalu kita telah sama-sama mulakan bab yang ketujuh yang memperjelaskan tentang solat sunat tarawih, dan telah pun kita baca, ya, permulaan daripada kitab tersebut. Maka hari ini bagi sesiapa yang mempunyai kitab Marhaban ya Ramadan, sila buka kepada muka surat 136 yang memperjelaskan tentang cara solat sunat tarawih. Walaupun kita dah mula solat tarawih para jemaah sekalian, ya, tetapi tidak ada salahnya untuk kita sama-sama mengulang kaji dan juga kita sama-sama mempelajari
pelajari, ya, sebagai tambahan untuk kita supaya apabila kita melaksanakan solat sunat tarawih, kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin, ya, sebaik-baik mungkin. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulakan bab yang pada muka surat 136 yang memperjelaskan berkenaan tentang cara solat sunat tarawih. Diperjelaskan solat sunat tarawih ini boleh dilakukan secara munfarid. Apa arti munfarid? Berarti dia solat sendiri. Ataupun boleh boleh dilakukan secara berjemaah. Itulah menurut pendapat yang kuat. Ya, pendapat yang kuat kalau kita lihat di dalam kitab kita. Akan tetapi yang lebih utama alal asah, katanya. Alal asah. Apa arti alal asah? Iaitu lebih afdal, lebih utama, lebih sahih lagi, lebih kuat lagi, lebih bagus lagi dilaksanakannya secara berjemaah, ya, secara berjemaah. Di sini muallif kitab ini, para jemaah sekalian, memperjelaskan, ya, memberikan kita beberapa keterangan-keterangan bagi seseorang itu yang melaksanakan solat sunat tarawih secara munfarid ataupun secara berjemaah. Ya, saya ulang sekali lagi, munfarid adalah solat sunat tarawih secara sendirian. Kalau berjemaah itu lebih afdal. Baik, diperjelaskan, didatangkan satu soalan para jemaah sekalian. Manakah lebih utama? Solat sunat tarawih dilakukan secara munfarid sendiri atau dilakukan secara berjemaah? Maka jawapan di sini para jemaah sekalian, ya, jawapan di sini perlu untuk kita faham muallif, iaitu kalau saya sebut muallif, ya, ini dalam bahasa Arab lah para jemaah sekalian, ya. Muallif berarti pengarang kitab para jemaah sekalian, ya. Menurut kebanyakan para alim ulama semua setuju solat tarawih itu lebih baik berjemaah. Cuma kalau dia nak solat sendiri ataupun secara berjemaah, ada juga pembahasan para alim ulama. Apa yang diperjelaskan, ya, manakah lebih utama? Solat sunat tarawih dilakukan secara munfarid sendiri atau dilakukan secara berjemaah? Nah, terdapat perbezaan pendapat para alim ulama. Yang pertama diperjelaskan menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala dan juga Imam Ahmad radhiyallahu an, yang lebih utama dilakukan secara berjemaah. Ya, menurut pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Imam Syafi'i, Imam Ahmad ni apa? Berarti apa? Mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, secara berjemaah, ya. Secara berjemaah tu sebenarnya bagus para jemaah sekalian, ya, sebab kita dapat melaksanakan solat ramai-ramai. Dan banyak lagi lah, ya, keterangan-keterangan yang memperjelaskan bukan hanya dengan adanya dalil-dalil yang memperjelaskan solat berjemaah itu pahalanya sangat-sangat besar. Maka ada juga para alim ulama mengkiaskan iaitu ibadah secara berjemaah. Nah, ibadah secara berjemaah ni apa para jemaah sekalian? Tidak semestinya pada solat sunat tarawih saja, tetapi ibadah secara berjemaah seperti solat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Seperti kita melaksanakan solat seperti kita melaksanakan tadarus Al-Quran, ya. Kalau dekat negeri kita ini dijelaskan tadarus Al-Quran. Kalau dekat di wilayah Hadramut disebut Hizbul Quran, para jemaah Hizb Quran, ya, diadakan secara berjemaah. Ya, beramai-ramai para jemaah sekalian, berkelompok-kelompok, bergrup-grup. Ini mungkin grup ni 5 orang, 10 orang, 5 orang, 7 orang, begitulah dia para jemaah sekalian, ya. Dan di samping itu juga bila kita beribadah digalakkan kita beramai-ramai, iaitu sama juga seperti kalau kita mengadakan majlis kenduri arwah, majlis doa selamat, ya, kita digalakkan beramai-ramai, majlis memuji kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis membaca riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih tepat lagi majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, digalakkan kita berjemaah. Dan
Dan begitu jugalah dengan ibadah-ibadah yang lain para jemaah sekalian, ya. Dengan apa? Kita melaksanakan secara berjemaah inilah sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat besar pahalanya. Ya, sangat-sangat besar pahalanya. Baik, ya, sampai-sampai apa? Kita lihat para jemaah sekalian, dalam sejarah Islam, berperang pun kalau boleh berjemaah. Lihat dalam sejarah Islam, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ya, ada perang Hunain, ada perang Mu'tah, ya, macam-macam perang. Semuanya perang itu berjemaah. Berjemaah apa? Ya, kelompok ramai. Para jemaah sekalian, dia hakadha, begitulah dia. Jadi bagaimana para jemaah sekalian, ibadah yang secara wajib ataupun ibadah yang secara sunnah, lebih afdal kita melaksanakannya secara berjemaah. Gitulah dia. Cuma adalah segelintir solat sunat, ya, yang tidak digalakkan kita berjemaah para jemaah sekalian. Contoh seperti apa? Seperti solat sunat duha, solat sunat isyraq, ya, ini digalakkan kita solat sendirian, ya, bukan kita solat berjemaah. Baik, itu menurut pendapat Imam Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma berkenaan tentang solat sunat tarawih, apakah munfarid ataupun berjemaah. Maka mereka memperjelaskan iaitu lebih baik dilakukan secara berjemaah. Pendapat yang kedua pula para jemaah sekalian diperjelaskan menurut pendapat Imam Malik bin Anas, ya, iaitu mazhab Maliki ni radhiyallahu an, yang lebih utama adalah dilakukan secara munfarid, secara sendirian, ya, secara sendirian. Dan menurut pendapat yang ketiga pula, iaitu jika tidak khawatir akan timbul rasa malas, maka yang lebih utama adalah dilakukan secara munfarid, sendiri. Akan tetapi jika khawatir akan timbul rasa malas dalam melaksanakannya, maka lebih utama adalah dilakukan secara berjemaah. Itu dia para jemaah sekalian, ya. Kadang-kala bila kita melaksanakan solat berjemaah ini dengan solat sunat dengan solat munfarid, sendirian ini para jemaah, solat sendiri ataupun dengan solat berjemaah, ya, sedapnya tu apa para jemaah sekalian? Seronoknya tu apa? Lazatnya tu apa? Nikmatnya tu apa para jemaah sekalian? Iaitu nikmat kita berjemaah. Salah satu daripadanya adalah apa? Kadang-kala bila kita dapat solat berjemaah ni para jemaah sekalian, ya, memberikan kita semangat. Seperti mungkin, ya, bila kita, alamak, kaki aku sakit tapi bila kita tengok jemaah kita dekat sebelah ni, ya, sebelah kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita, tahu-tahu bila imam bangun, imam pun angkat takbir, Allahu Akbar, tahu-tahu dia pun bangun, Allahu Akbar, ya, kita tengok, alamak, orang sebelah aku bangun, aku tak bangun, malu . Jadi timbul semangat untuk kita beribadah dengan giat lagi, maka kita pun bangun. Dan kadang-kala bila kita solat berjemaah ini, ibadah berjemaah ni, kadang-kala kita mempunyai problem kusut masai dalam akal fikiran kita ni. Bila kita dapat jumpa dengan orang, kita dapat berbual, hilang problem tersebut, maka kita pun dapat beribadah dengan tenang. Ini hikmahnya orang solat berjemaah, ya. Banyak sekali para jemaah sekalian, ya, fadilat ataupun hikmahnya, ya, berkenaan tentang berkenaan tentang melaksanakan ibadah itu secara berjemaah, ya. Terdapat sebuah sebuah kitab yang memperjelaskan hikmatut tasyri' wa falsafatuhu, ya, hikmahnya hukum syariat Allah Ta'ala dan falsafahnya. Jadi salah satu daripada kemuliaannya ialah iaitu kita solat berjemaah. Baik, faedah yang kedua pula para jemaah sekalian, solat sunat kita beristirahat sesaat setelah selesai melakukan solat sunat tarawih 4 rakaat dan boleh digunakan untuk membaca zikir atau doa. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Pada asalnya para jemaah sekalian, ya, kalau tidak silap saya, ya, dulu
di kota Mekah para jemaah sekalian, maksud saya dululah, sangat-sangat dulu sekali para jemaah sekalian, ya, apabila mereka melaksanakan, ya, sahabat-sahabat Nabi SAW melaksanakan solat sunat tarawih, kalau tidak silap saya sebanyak 4 rakaat, ya, bila dah selesai solat tarawih 4 rakaat, mereka tawaf. Setelah itu mereka solat lagi solat tarawih 4 rakaat lagi, ya. Dan Imam Malik kalau tidak silap saya, tatkala beliau iaitu beliau seorang imam di kota Madinah, ya, pada zamannya di kota Madinah pula, kata Imam Malik, kerana apa? Kerana orang-orang Mekah solat tarawih, lepas tu mereka tawaf kerana memuliakan Kaabah, maka kita di Madinah, kita pula solat tarawih dengan kita tambahkan lagi bilangan rakaat tersebut, maka jadilah dia 36 rakaat. Ada, ya, keterangan memperjelaskan demikian. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah. Sebab itu di sini diperjelaskan, lihat, ya, sunnah kita beristirahat, kita rehat sekejap sesaat setelah selesai melakukan solat sunat tarawih 4 rakaat, dan boleh digunakan untuk membaca zikir atau doa. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Kan ada kadang-kala, ya, kalau di di negara kita, ya, kadang-kala bila habis daripada solat tarawih, ada sebahagian masjid buat, bila dia dah sembahyang 4 rakaat, nanti dia duduk sekejap, dia baca apa? Dia baca nazam, ya. Orang-orang Melayu kita panggil nazam para jemaah sekalian, ya. Tapi di kalangan orang-orang Arab dia tak panggil nazam, dia panggil apa? Dia panggil qasidah. Ya, mereka nanti baca kasidah apa dia baca? Ya, kasidah yang berbentuk doa para jemaah sekalian, ya. Seperti mereka baca kasidah ya tawab, ya tawab tub alaina, ataupun kadang-kala mereka baca apa? Mereka baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ada juga mereka membaca selawat, ya, ada mereka membaca selawat, Allahumma salli ala Muhammad, dan begitulah dia para jemaah sekalian, ya. Ada pula sebahagian daripada masjid itu bila dah sampai 8 rakaat mereka baca nazam. Ya, ada pula sebahagian masjid bila dah sampai 12 rakaat mereka baca nazam. Jadi boleh ke tak boleh? Maksudnya para jemaah sekalian, maksud solat tarawih ini dia bukannya kita perlu solat cepat-cepat, kalang kabut nak cepat habis. Kita ini di bulan Ramadan disuruh kita beribadah di malam hari. Hidupkan malam hari di bulan Ramadan itu dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidup di bulan hidupkan malam Ramadan itu dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita habis solat tarawih beberapa rakaat, okey, duduk rehat sekejap, baca nazam, baca doa, ya. Setelah itu sambung lagi. Tetapi yang jadi yang sedihnya para jemaah sekalian, dia? Minta maaf lah, ya, ini bulan-bulan Ramadan, bukan saya nak mengumpat ke, bukan saya nak mengata ke, tidak. Tapi yang sedih ni para jemaah sekalian, habis 4 rakaat, habis 8 rakaat, habis 12 rakaat, habis baca nazam, dia pun keluar. Dia tinggalkan pada. Seharusnya jangan keluar, duduk dan diam. Maksud saya duduk dan diam apa? Jangan tinggalkan, belum selesai lagi tu solat tarawih tu. Tu dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat, ya, kadang-kala kita lupa para jemaah sekalian. Ini dia yang perlu untuk kita faham, ya. Dan juga bagaimana apabila kita baca selawat, ya, kan nanti di antara solat-solat tarawih kan nanti kan kita dengar suara Bilal jelaskan apa? Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, ya tawab ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahimin. Ya. Lagi satu pula nanti dia sebut apa? Dia sebut nama-nama sahabat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalifatu Rasulillah Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Ya,
mereka sebut nama sahabat-sahabat. Nah, bila mereka sebut nama sahabat-sahabat, ada juga keterangan-keterangan di antara para alim ulama, mereka kalau dia sebut nama sahabat, dia tak sebut nama para jemaah sekalian. Dia sebut dengan gelaran sahabat tu sekali. Pangkat seperti Sayyidina Abu Bakar, Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulillah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulillah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kalau Sayyidina Uthman diperjelaskan apa? Amirul Mukminin Dzin Nuraini. Yang memiliki dua cahaya. Kenapa disebut yang memiliki dua cahaya? Sebab Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, beliau ini bernikah dengan anak Nabi SAW 2 kali. 2 kali para jemaah sekalian. Nikah dengan anak Nabi. Sebab itu dia yang memiliki dua cahaya. Kalau Sayyidina Ali pula, Amirul Mukminin, Khalifatul Rasulillah, Amirul Mukminin Abul Hasanaini katanya. Abul Hasanaini, ini gelarannya Sayyidina Ali. Apa maksud Abul Hasanaini? Bapa kepada Hasan dan Husain, iaitu cucu Nabi SAW. Hasan dan Husain, cucu kepada Nabi SAW. Dan ada juga para alim ulama memperjelaskan apa? Bila kita dengar orang sebut nama Sayyidina Ali seperti dalam solat tarawih, kita sebut apa? Karramallahu wajhah. Karramallahu, apa arti karramallahu wajhah? Moga-moga Allah Ta'ala muliakan wajahnya Sayyidina Ali. Itu dia para jemaah sekalian, para jemaah sekalian, hakadha, begitulah dia yang diajarkan oleh para alim ulama kita. Dan itu tidak ada salahnya para jemaah sekalian untuk kita apa? Membaca seperti itu. Tidak ada salahnya. Ini sudah diamalkan oleh para alim ulama zaman dahulu kala sudah. Zaman dahulu kala sudah para jemaah, lama sudah diamalkan, dan tak pernah pun orang berani untuk apa? Untuk tanya ini boleh ke, tak boleh ke, mana ada dalilnya, hadisnya mana, dan sebagainya. Kadang-kala para jemaah yang dirahmati Allah, kita ni perlu faham. Apa maksud saya perlu faham para jemaah sekalian? Memanglah hukum hakam syariat agama Islam ini datang daripada 2 sumber yang utama, iaitu Al-Quran dan hadis. Tetapi manusia ini bermacam-macam peringkat. Tak semua manusia itu peringkat dia seperti para sahabat-sahabat Nabi SAW. Tak semua manusia itu peringkat dia seperti para tabi'in yang jumpa dengan sahabat. Sebab itu adanya ulama, adanya apa? Adanya ijma' pendapat para alim ulama dan qiyas. Supaya apa? Supaya apa? Kita orang Islam ini faham tentang apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan tentang apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Maka didatangkan keterangan para alim ulama. Ada bila dah datangkan keterangan para alim ulama, sudah pasti para alim ulama itulah yang lebih mengetahui dan lebih faham daripada kita. Jadi bagaimana? Kita jangan samakan level kita dengan ulama. Kalaupun kita mungkin nak putuskan hukum itu dengan apa? Dengan hadis ke, dengan Quran ke, kita kena faham apa yang dijelaskan. Perlu rujuk, buka tafsir-tafsir, buka kitab-kitab hadis, buka kitab Imam Bukhari, syarahnya Fathul Bari, Sahih Muslim dan sebagainya. Perlu kita buka rujuk, dan tak tahu tanya kepada para alim ulama. Tak boleh kita suka-suka hati nak tahu-tahu mengambil hukum daripada Al-Quran, mengambil hukum daripada hadis. Tak boleh para jemaah sekalian. Kita tak sampai darjat seperti para alim ulama ni, kita tak sampai. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya apa? Boleh kita membaca apa? Membaca selawat, membaca nazam, diselang-seli dalam solat sunat tarawih kita. Seterusnya para jemaah sekalian, panggilan untuk melaksanakan solat sunat tarawih. Bagaimana ni panggilan? Panggilan tu macam mana para jemaah sekalian? Biasanya kita kat masjid-masjid, kalau dulu dekat surau-surau, ataupun sekarang ni sekarang pula, beberapa tahun yang lalu di bawah-bawah kolong, di center-center,
di tempat-tempat yang disewakan untuk didirikan solat sunat tarawih, ya, dan sebagainya. Ya, nanti kan bila dah habis daripada solat ba'diyah isyak, nanti kan Bilal Bilal pun jelaskan, ya, memanggil, menyeru untuk solat sunat tarawih. Bagaimana ni para jemaah sekalian? Baik, ini dia yang kita nak bahas ni. Tidak disunatkan azan atau iqamah ketika akan melaksanakan solat sunat tarawih. Ya, tak disunatkan para jemaah sekalian. Bila kita nak solat sunat tarawih ni, tak disunahkan untuk kita azan ataupun iqamah. Iqamah tu qamat lah, ya. Akan tetapi hanya dianjurkan untuk kita melakukan panggilan, ya, dalam bahasa Arab disebut nida, ya, nida para jemaah. Ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu kita panggilan lah, ataupun senang cakap announcement lah para jemaah sekalian. Ya, Bilal dah buat announcement, kita dah nak start sembahyang tarawih. Gitulah dia maksud dia para jemaah sekalian, ya. Diperjelaskan apa? As-salatul jami'ah. Ya, Salatul jami'ah artinya apa? Solat berjemaah, ataupun as-salah, ataupun halummu ila salah, ataupun as-salatu rahimakumullah, ataupun hayya ala salah. Tu dia, ya. Ataupun biasanya apa para jemaah sekalian, diperjelaskan apa? Diperjelaskan Bilal itu kan nanti kan jelaskan, ya. Biasa dulu pernah para jemaah sekalian, saya dulu pernah juga jadi Bilal para jemaah sekalian. Suka-suka dulu kita jadi Bilal. Happy tau para jemaah sekalian jadi Bilal, ya. Bagaimana saya dulu kalau jadi Bilal, saya selalu baca, bagaimana para jemaah sekalian? Saya selalu baca as-salata sunnata tarawih jami'atan rahimakumullah. Nanti jemaah semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Apa makna dia? As-salata sunnata tarawih, ya, solat sunat tarawih jami'atan, berjemaah, rahimakumullah, moga-moga Allah Ta'ala merahmati kami semua. Tu dia. Sebab itu kita jawab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia, ya. Hal ini menurut pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tidak dianjurkan untuk melakukan panggilan. Ini khilaf sajalah para jemaah sekalian. Itu dia. Khilaf saja. Baik. Mana datang dalil daripada solat sunat tarawih ni para jemaah sekalian? Ya, mana datang dalil daripada solat sunat tarawih? Disebutkan di dalam beberapa keterangan-keterangan kitab-kitab muktabar, ya. Diperjelaskan qala al-Mawardi radhiyallahu an, ammal aslu fi qiyam syahr Ramadan wa hiya salatu tarawih ma ruya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila an-nas fi awwal lailatin min syahr Ramadan fajama'ahum wa shalla bihim thumma kharaja ilaihim fi lailati thaniyah fajama'ahum وصلى بهم فلما كان الليلة الثالثة انتظروا فلم يخرج إليهم فصلوا متفرقين. Ya, apa makna dia ni para jemaah sekalian? Saya baca dulu terjemahan dia, ya. Berkata Imam Al-Mawardi rahimallahu taala, adapun dalil menunaikan, ya, adapun asal usul daripada mendirikan ibadah di bulan Ramadan, iaitu solat tarawih, adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahawasanya beliau keluar dari rumahnya dan masuk ke masjid pada malam pertama dari bulan Ramadan dan mengumpulkan para sahabat dan melaksanakan solat tarawih bersama mereka. Kemudian Nabi SAW keluar lagi pada malam yang kedua dan solat tarawih bersama mereka. Dan ketika pada malam yang ketiga, para sahabat menunggu Nabi SAW.
menunggu Nabi SAW. Naam. Akan tetapi Nabi SAW tidak keluar, dan pada akhirnya mereka pun solat sendirian. Sebab itu tadi diperjelaskan, ada ulama jelaskan solat sunat tarawih itu sunnah berjemaah, ada solat sunat tarawih itu sendirian. Tu dia. Ya. Jadi bagaimana? Mana yang salah, mana yang betul? Dua-dua betul, tak ada salah. Habis yang salah apa? Yang salah orang yang tak solat tarawih. Itu yang salah. Orang tak nak solat tarawih, itu salah. Bermacam-macam dalil dikeluarkan. Yang ini salah, yang ini bid'ah, yang ini gitu. Saya kadang-kadang paling pantang dengan para jemaah sekalian. Apa dia? Orang nak ibadah, yang kita nak kecoh-kecoh, kenapa? Sikit-sikit nak, ini ada hadis je. Tak habis-habis dengan hadis. Baik, minum cendol ada hadis tak? Minum cikung ada hadis tak? Makan roti kirai ada hadis? Makan nasi rawan ada hadis? Cuba cari hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi pagi-pagi sarapan pagi roti kirai, rawahu Muslim. Ada? Mana ada hadis macam tu? Sebab itu, ya, boleh kita nak makan apa saja boleh, asalkan halal. Asalkan, apatah lagi makanan itu adalah makanan yang digemari oleh Nabi SAW. Itu makanan sunnah. Begitu dia. Jadi tak payah kita nak pening-pening kepala para jemaah sekalian, ya, berkenaan tentang solat tarawih ini betul ke salah. No. Baik, diperjelaskan juga para jemaah sekalian, ya. Falamma asbahu qala sallallahu alaihi wasallam, ya, dan setelah solat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka, mengatakan kepada mereka, qad alimtu bi ijtima'ikum wa inna ma ta'akhartu li annani khiftu an tufrada alaikum. Wa kana Ubay bin Ka'b ba'da dhalika fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr وأول خلافة عمر رضي الله عنهما يجمع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم العشر الأول والعشر الثاني ويتخلى لنفسه في العشر الثالث إلى أن قررها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجمع الناس عليها فصارت سنة قائمة ثم عمل بها عثمان وعلي رضي الله عنهما والأئمة في سائر الأعصار وهي من أحسن سنة سنها إمام. وقال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه في خلافته نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا. Dengar ni para jemaah sekalian. Ni dia diperjelaskan apa dia. Dan Nabi SAW pun bersabda, ya, apa dia Nabi bersabda, aku telah mengetahui kumpulnya kalian di dalam masjid dan aku sengaja tidak keluar kerana aku khawatir solat tarawih akan diwajibkan kepada kalian. Tengok para jemaah sekalian, hari pertama Nabi keluar, Nabi kumpulkan sahabat, ya, dalam masjid, solat tarawih. Hari kedua Nabi keluar lagi, kumpulkan lagi, solat lagi. Hari ketiga Nabi tak keluar. Akhirnya mereka pun solat sendiri-sendiri. Lepas subuh Nabi pun jelaskan, ya, Nabi jelaskan bahawasanya apa? Ya, Nabi SAW jelaskan, aku telah mengetahui kumpulnya kamu ini, ya, kamu berkumpul ni di dalam masjid, ya, dan aku sengaja tak keluar kerana apa? Aku takut, aku khawatir kalau hari-hari nanti aku keluar, nanti solat tarawihnya ni jadi wajib. Tu dia, ya, jadi wajib. Dan para sahabat seperti apa? Seperti Ubay bin Ka'ab, setelah kejadian tersebut pada zaman Rasulullah SAW dan zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, dan permulaan zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah, ya, khalifah yang kedua, dia mengumpulkan sahabat di masjid Rasulullah SAW dan mengajak mereka untuk solat tarawih berjemaah pada 10 malam pertama, dan kedua di bulan Ramadan pada 10 malam ketiga beliau solat sendiri.
Hal ini terus berlalu sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an membuat suatu ketetapan mengumpulkan seluruh para sahabat untuk solat tarawih secara berjemaah. Macam mana para jemaah sekalian? Jadi bila Rasulullah dah tak ada sahabat-sahabat, ada yang apa? Melaksanakan apa? Okey, ini Ramadan ni 10 malam pertama, okey kita solat tarawih sama-sama. 10 malam yang kedua, 10 malam yang kedua begitu juga di zaman Sayyidina Umar. 10 malam yang ketiga kita solat tarawih sendiri-sendiri. Tu dia. 10 malam para jemaah sekalian. Satu bulan kan 30 hari. First 10 days, second 10 days, third 10 days. Tu dia para jemaah sekalian dia. Cuma bila sampai waktunya Sayyidina Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah, tu dia. Sayyidina Umar bin Al-Khattab meletakkan satu ketetapan mengumpulkan seluruh para sahabat-sahabat untuk melaksanakan solat tarawih secara berjemaah. Sehingga menjadi suatu apa? Suatu hukum, suatu sunnah. Tadi saya jelaskan ya, berkata Imam Mawardi rahimallahu taala, menjadi suatu sunnah. Suatu sunnah ni apa? Suatu hukum yang ditetapkan oleh para sahabat. Dia di sini iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sebab tu para jemaah sekalian, ada orang lagi mereka berpendapat apa? Ini kita cuma ikut Rasulullah buat je. Rasulullah tak buat kita tak ikut. Ni wrong para jemaah sekalian, tak boleh. Ya, sebab ada hadis daripada Rasulullah SAW memperjelaskan apa? Rasulullah pernah memperjelaskan ya, nanti Rasulullah memperjelaskan, kalaulah kamu hidup selepas aku, kata Rasulullah, kamu akan menyaksikan banyak perpecahan yang terjadi. Kalau terjadi perpecahan, kata Rasulullah, genggamlah ajaran aku seperti kamu genggam dengan gigi geraham kamu. Dan baliklah kamu kepada ajaran aku, dan juga baliklah kamu kepada ajaran alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiin. Dan baliklah, genggamlah kamu kepada agama ajaran aku, dan genggamlah kamu kepada ajaran khulafa'ur rasyidin, sahabat-sahabat Nabi tekan lagi al-mahdiin. Ini ada hadis ini. Kita selalu dekat masjid-masjid kita dekat Singapura, selalu banyak ustaz-ustaz, ustazah buat apa? Kuliah hadis 40. Ini ada hadis dia dekat dalam kitab hadis 40. Ada hadisnya tu para jemaah sekalian. Maka di sini para jemaah sekalian, kita yang fahaman ahli sunnah wal jamaah ini apa? Bukan hanya kita ikut cara Rasulullah buat, ikut juga cara para sahabat. Kenapa pula ikut cara para sahabat itu merupakan sunnah? Sebab mereka mengikuti Nabi SAW. Mereka tahu cara apa yang dilaksanakan oleh Nabi SAW. Sebab itu tadi dari awal-awal tadi saya jelaskan, memang ya, foundation agama, syariat agama Islam ni, foundation dia yang terbesar dua, Al-Quran dan Sunnah. Tapi bila kita tak faham dengan Al-Quran dan Sunnah, maka didatangkan ijma', didatangkan qiyas, maka tercetuslah yang dinamakan fahaman ahli sunnah wal jamaah. 4 pegangannya, tak boleh lari ni daripada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, ketiga ijma', keempat qiyas. Hakata para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni perlu kita faham. Perlu kita faham dah para jemaah sekalian. Nah, kalau nak ambil contoh lagi, boleh saya ambil contoh lagi, buka sejarah Islam. Buka sejarah Islam. Kenapa saya mengatakan buka sejarah Islam? Awak buka bab peperangan Khandaq. Khandaq, arti Khandaq itu dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu, parit, longkang para jemaah sekalian. Lebar dan dalam sekali. Kalau jatuh ke bawah tu memang tak boleh naik, mati para jemaah sekalian. Siapa punya idea tu? Rasulullah punya idea ke? Rasulullah tanya dengan para sahabat-sahabat. Siapa yang jelaskan? Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Yang makamnya Sayyidina Salman Al-Farisi ada dekat Palestin sana para jemaah sekalian. Ya. Itu idea Sayyidina Salman Al-Farisi. Rasulullah boleh saja untuk nak apa? Tak ada, semua dengar cakap aku. Boleh. Tapi lihat Rasulullah mengambil pendapat para sahabat. Maka itu dia satu ajaran para jemaah sekalian. Suatu ajaran di dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Apa? Ambil pendapat para alim ulama. Jangan try jadi ulama para jemaah sekalian. Ya? Jangan. Kalau Imam Syafi'i mengatakan demikian, demikianlah dia. Habis cerita. Ya. Kalaupun ada imam-imam yang tak sependapat dengan cara Imam Syafi'i,
kita pun tak boleh terus main tangkap muat. Ini cara gini boleh ni, imam ni cakap gini boleh ni. No. Mau tahu para jemaah sekalian, ibarat dia macam ni lah para jemaah sekalian. Awak naik Grab, teksi, bas, MRT, kapal terbang. Bila itu driver Grab, driver teksi, ya, MRT by driver tu, bas by driver tu, kapal terbang pilot tu, dia bila nak jalan, ya, Grab, teksi semua kan ada GPS, dia ikut jalan sini, jalan sini, jalan sini, ya. Kadang-kadang Grab tu tanya, mau jalan mana tuan? Okey lah, ikut apa? Ikut apa? GPS pun boleh lah. Okey, dia ikut GPS. Bas, ada dia punya, kalau awak naik bas nombor 2, naik bas nombor 4, naik bas nombor 10, dia ada dia punya route tau pada jemaah sekalian. Dia kena masuk belok sini, belok sini, belok sini, belok sini. Kalau awak naik MRT, awak tak boleh suka-suka, apasal awak tak pergi Bedok, saya nak pergi Bedok tapi awak pergi Hougang. Awak naik MRT yang jalur ke Hougang, dia pergi Hougang lah para jemaah sekalian. Sama juga kapal terbang, awak naik kapal terbang, pilot dah terbang, tahu-tahu bilang, apasal awak jalan sini, pilot belok kanan, U-turn. Mana boleh. Jadi maksud saya dekat sini para jemaah sekalian, walaupun memang ada pendapat-pendapat para alim ulama, mazhab ni cakap gini, mazhab ni cakap gini, tapi kita kena ikut satu loh para jemaah sekalian. Kalau you follow Syafi'i, forever you follow Syafi'i lah. Habis tak boleh tukar. Boleh tukar, maksudnya taklid, tapi mesti ada cara-caranya, tak boleh kita sesuka hati. Tu dia. Sama juga dengan ni para jemaah sekalian, dalil solat tarawih ni. Dalil solat tarawih ni para jemaah sekalian. Tengok. Ya. Nabi malam pertama keluar solat dengan para sahabat. Malam kedua keluar solat dengan para sahabat. Malam ketiga Nabi tak keluar. Akhirnya solat sendiri. Lepas tu apa? Sahabat Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampailah permulaan pemerintahannya Sayyidina Umar bin Khattab. Bila Sayyidina Umar bin Khattab betul-betul dia pegang betul-betul tampuk kepimpinan, baru ditukar semua. Ya. Bagus ke tak bagus para jemaah sekalian? Ditukar oleh Sayyidina Umar bin Khattab agar supaya kita dapat solat berjemaah. Tengok dijelaskan. Ya. Sampai kalaulah tak betul ni pendapat dia, cara yang Sayyidina Umar tengok ujung daripada akhir daripada pendapatnya Imam Al-Mawardi memperjelaskan apa para jemaah sekalian. Hal ini terus berlaku sampai zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an membuat suatu ketetapan dan mengumpulkan seluruh para sahabat untuk solat tarawih secara berjamaah sehingga menjadi sunnah yang ditetapkan. Tengok, suatu hukum yang ditetapkan, sunnah lagi pula tu. Dan dilakukan oleh khalifah berikutnya, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman pun ikut cara Sayyidina Umar. Tengok para jemaah sekalian. Ya. Dan Sayyidina Ali pun ikut cara Sayyidina Uthman. Berarti apa? Sayyidina Uthman pun ikut, berarti Sayyidina Ali pun ikut cara Sayyidina Umar. Begitu. Tengok para sahabat ni, dia boleh tau nak mengeluarkan hukum cara dia. Tak, dia menghormati hukum. Begitu cara dia. Dan diikuti oleh para imam setelahnya di seluruh penjuru dunia. Iaitu apa? Iaitu setelah Sayyidina Ali, khalifah-khalifah yang lain pun ikut juga. Dan hal ini adalah amalan sunnah yang paling baik yang diajarkan oleh seorang pemimpin. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an ketika di masa khilafahnya, iaitu ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib memegang menjadi khalifah yang keempat, ia berkata, semoga Allah bahasa Arab dia, nawwarallahu qabra Umar kama nawwara masajidana. Semoga Allah menerangi kuburan Umar sebagaimana dia menerangi masjid-masjid kami. Berarti apa maksud itu para jemaah sekalian? Begitulah dia ibadah kita ni, hakadha. Ya,
maka saya rasa jelas, sangat-sangat jelas kan ya. Selama ni mungkin kita solat tarawih kita pun macam mana ni ya, ada imam cakap gini, yang ini cakap gini, yang ini cakap gini. Ni dia ya, sudah didatangkan sebuah keterangan ya, dalil para jemaah sekalian ya, untuk kita sama-sama mengetahuinya. Baiklah para jemaah sekalian, berkenaan tentang jumlah rakaat solat tarawih, insya-Allah nanti besok kita sambung lagi para jemaah sekalian ya. Jam pun dah pukul 3, 1 jam lah kita punya kuliah ni. Insya-Allah kita sambung minggu depan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para jemaah sekalian, sebelum saya lupa para jemaah sekalian ya, insya-Allah kalau kita tengok tarikh Ramadan kita ni, sekarang ni kita ni dah masuk pada apa? Dah masuk pada tanggal berapa Ramadan sekarang ni? Kita dah masuk pada 14 Ramadan ya. Berarti malam ni dah setengah bulan dah, bulan Ramadan para jemaah sekalian ya. Malam ni malam yang ke-15 kan dia. Jadi insya-Allah pada malam yang ke-17 Ramadan, iaitu malam 17, berarti pada tanggal 28 April hari Rabu para jemaah sekalian ya. Insya-Allah guru kita yang mulia Al-Mukarram Ustaz Tengku Muhammad Fauzi ya, akan mengadakan majlis apa? Majlis memperingati nuzul Al-Quran dan juga memperingati peperangan Badar. Yang mana majlis ini akan diadakan pada hari Rabu 16 Ramadan, iaitu malam 17 lah ya. Pada jam 5 hingga 7 petang para jemaah sekalian. Ya, mula 5 petang sedang cakap lepas asar lah hingga ke jam 7 petang ya. Dan majlis ni di mana? Iaitu diadakan secara live streaming di Facebook TM Fauzi Travel. Jadi insya-Allah para jemaah ya, catatlah ya di dalam kalender awak, diary awak semua ya. Dapat awak ikut sama-sama majlis yang penuh dengan barakat ini secara live streaming. Kita tak buat kat masjid tau para jemaah sekalian, tak ya. Kita buat secara live streaming para jemaah sekalian ya. Baik para jemaah sekalian, dengan itu saya cukupkanlah pengajian kita pada hari ini dan minta maaf atas segala macam kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.